Orang mungkin tidak lagi menggunakan tentera untuk menyerang sesebuah negara. Orang mungkin tidak perlu lagi menurunkan tentera melalui udara untuk menyerang sesebuah wilayah. Tapi, orang menggunakan cuaca untuk menyerang sesebuah negara. Meranapkan segala fasiliti, meranapkan segala makhluk yang berada di situ, dan yang paling istimewanya, menyerang sesebuah negara menggunakan senjata. Tidak ada apa yang boleh dapat dibuktikan di peringkat pengadilan. Dan pasti orang akan mengatakan bahawa ia adalah kerana sifat semula jadi alam. Namun benarkah tsunami yang menghantam Aceh dan benarkah tsunami yang menghantam Jepun merupakan satu perkara yang berlaku dalam semula jadi cuaca, ataupun ianya adalah berpunca satu perlakuan yang dilakukan oleh satu teknologi yang dinamakan sebagai HARPS. HAARP yang seperti yang telah pun kita katakan tadi merupakan satu projek rahsia yang digunakan oleh Tentera Udara Amerika Syarikat, Tentera Laut Amerika Syarikat dan beberapa buah universiti di Amerika dan letaknya di Alaska, dan salah satunya merupakan salah satu daripada senjata paling canggih yang digunakan oleh manusia pada hari ini, dan juga merupakan salah satu teknologi yang dikaitkan dengan Dajjal Al-Masih. Dajjal yang sebenar belum keluar, tapi kejahatan yang berlaku pada hari ini adalah petunjuk ajaran yang dilakukan oleh Dajjal dengan kelompok pemuja Dajjal. Baik, Dr. Daniel, soalan saya cukup mudah saja. Apakah benar berdasarkan analisis yang dilakukan, projek HAARP ini, HARPS ini, merupakan salah satu senjata yang menghentam sesebuah negara dalam bentuk cuaca? Sejauh mana kebenarannya? HAARP bermaksud High Frequency Active Auroral Research Program. Ia memanfaatkan atmosfera. Kita dalam bidang sains, kita menyadari bahawa atmosfera kita ada 7 lapis. 7 lapis. Pertama sekali, lapisan pertama ialah troposfera. Yang kedua, stratosfera. Kemudian mesosfera. Kemudian termosfera. Kemudian yang kelima, exosfera. Yang keenam, ionosfera. Dan yang ketujuh, magnetosfera. HAARP, HAARP, memanfaatkan lapisan keenam, iaitu ionosfera, dengan menembak gelombang elektromagnetik tertentu ke ionosfera, maka ia melahirkan suatu perubahan di lapisan ionosfera itu. Perubahan itu akhirnya berpatah balik ke muka bumi dengan menggunakan teknologi. Ini kalimat di akhir zaman, termasuk di era Dajjal, iaitu memanfaatkan teknologi untuk mengubah suai lapisan ionosfera, kemudian kesannya boleh mengubah cuaca. Wah, ini menakutkan. Boleh mengubah cuaca. Sebab itu, ketika HARP diwujudkan, termasuk di Alaska yang Tuan Haji sebutkan tadi, ada kebimbangan dari pihak saintis, dan di tahap malah European Union menimbulkan rasa bimbang. Kebimbangan itu disebabkan mereka merasakan ia boleh disalahgunakan. Jadi sudah pasti Amerika menafikan. Amerika menafikan bahawa disalahgunakan. Mereka hanya mengatakan ia digunakan untuk mengkaji cuaca dan dia juga digunakan untuk memudahkan sistem komunikasi. That's all, kata Amerika. Tetapi bahagian penyiaran Kanada, CBC, History Channel dan European Union mengatakan tidak, there is something sinister about this. Ada benda yang tak kena tentang ini. Maka bila Tuan Haji bertanya tadi, ada tak kemungkinan HARP ini di era Dajjal akan merupakan teknologi yang digunakan untuk menjadikan cuaca ini senjata. Cuaca ini menjadi senjata. Negara itu I benci. I ubah cuaca berkaitan negara itu hingga lahirlah mungkin gempa bumi yang tak pernah berlaku untuk menghancurkan negara yang I benci itu. Mungkinkah itu boleh berlaku? Sistem HARP menunjukkan ia boleh berlaku seperti itu.